1MDB berkaitan dengan wang yang dikatakan disimpan di bank di Singapura, ya sebanyak 1.83 bilion US dollar, lebih kurang 7 bilion duit Malaysia RM. Jadi apabila bank negara menarik balik di bawah approval itu, antara alasan yang diberikan oleh bank negara adalah ia information yang diberikan kepada bank negara pertamanya inaccurate, dan juga tidak complete. Saya ingin tanya kepada menteri, oleh kerana tidak didedahkan apakah yang dimaksudkan tidak accurate itu, dan tidak complete itu. Jadi saya ingin tanya, cuma kita boleh hanya membuat satu persepsi oleh kerana mungkin maklumat yang diberikan itu amat crucial, di mana apabila kita bagi ini information yang tidak tepat, menyebabkan permission diberikan, approval diberikan, dan akhirnya ditarik balik. Jadi saya telah menulis dalam artikel dalam Malaysia Kini yang mengatakan patutnya 1MDB walaupun peguam negara telah tidak mau mengambil tindakan, dia kata tidak ada kesalahan di bawah Exchange Control Act, yang saya bersetuju dengan pihak peguam negara. Kalau kita tengok kepada Exchange Control Act, memang tidak ada penal provision yang boleh diambil tindakan ke atas kesalahan yang dianggap jenayah. Walaupun dalam Financial Service Act boleh diambil tindakan administratif, tapi di sana juga ada penal code. Kalau kita lihat pada section 418, 417, 415 of the penal code yang menafsirkan makna cheating, saya rasa memang kesalahan cheating boleh dikenakan ke atas 1MDB. Tapi isu yang saya nak bagikan, saya minta menteri jelaskan di sini. Dan saya harap di Badan Ketimbangan sahabat saya Siti Wangsa, kalau dia menjawab nanti, dapat menjawab soalan ini. Tak mau macam menteri semalam, kita tunggu sampai pukul 11 malam JPM, tak tahu langsung tak jawab soalan-soalan yang kita kemukakan. Saya tanya pasal pelantikan CEO Mawib Ultravirus Act, tak jawab. Tanya pasal isu profesional Batu Mal, tak jawab. Kita tunggu sampai pukul 11, tak jawab. Ini yang kita mahu. Kawan saya daripada Kapar tanya pasal permata, 8 minister daripada JPM, seorang pun tak jawab pasal permata. Takkan nak tanya dengan isi Perdana Menteri pula? Dia tak jalan parlimen, tak seorang pun jawab. Tapi saya nak katakan, saya minta jawab. Yang keduanya, saya juga tanya kepada minister, pada menteri, apabila sepatutnya apabila wang itu telah ditarik balik, approval itu bermakna wang ini bagi saya secara legalnya adalah bukan wang yang sah dimiliki oleh 1MDB. Sebab approval telah ditarik balik, maka sepatutnya wang itu dipulangkan ataupun repatriated dengan izin kepada bank negara. Tetapi kita telah dapat satu kenyataan dari 1MDB mengatakan wang telah digunakan, the money has been spent. Saya ingin tanya, adakah wang 1.83 bilion itu adalah wang yang dulu keluar daripada Cayman Island? Kalau wang yang dikatakan daripada Cayman Island, kita telah tahu dalam parlimen ini dia akan asalnya kata wang tu wang cash. Tapi bila dijawab mana tunjukkan wang tunai, Tuan Mahathir pun tanya, kalau wang cash tunjukkan wang itu, tak dapat ditunjukkan. Lepas tu kata paper asset. Kalau paper asset, macam mana pula telah digunakan pula? Jadi kita ingin tanya, adakah wang tu memang wujud atau tidak? Keduanya, kalau katakan betul telah digunakan, telah di-spend, takkanlah 1MDB ni dibiarkan, kata orang tu dengan izin spend the so-called illegal money, lepas tu tidak diambil tindakan undang. Jadi saya mahu Timbalan Menteri Kewangan atau Menteri Kewangan menjawab isu ini. Yang kedua, Menteri, saya juga ingin bertanyakan mengenai 040300 berkaitan dengan menghapuskan pinjaman. Saya ingin tanya kepada Menteri, kalau boleh berikan apakah butiran-butiran penghapusan pinjaman itu, pinjaman apa yang telah dihapuskan itu. Tidak didedahkan, saya minta Menteri tolong menjawab. Seterusnya 04000, bayaran balik. Tadi saya ingin tanya juga, apakah bayaran-bayaran lain itu, minta supaya didedahkan di dalam parlimen ini. Tentang 100100 kumpulan wang amanah
pelajar miskin telah dibangkitkan oleh rakan saya daripada Kuala Langat tadi, saya juga ingin minta supaya Menteri memberikan penjelasan, sebab pengurangan itu terlalu kurang, terlalu jauh. Daripada 200 juta ringgit Malaysia, sekarang ni wang untuk pelajar miskin diberikan hanya 10,000 juta, 10 juta. Pengurangan 190 juta untuk pelajar miskin. Sebelum ini kita telah diterangkan bagaimana Suhakam juga telah dikurangkan 50%, daripada 10 juta pada 5.5%. Sedangkan BTN, bagi saya BTN adalah tempat di mana isu perkauman dimainkan dengan berleluasa. Diberikan sampai 50 million, 50 juta. Suhakam yang nama polisi human right turun kepada 5 juta. Sekarang ni wang orang miskin pula, pelajar miskin 10 juta. Lebih besar daripada BTN. Daripada bagi BTN, lebih baik wang ini dibagi kepada pelajar-pelajar miskin ni. Dalam keadaan, saya ingin tanya, apa rasional ni dikurangkan ini? Apa rasionalnya? Adakah macam-macam kata tadi, pelajar miskin dah tak ada lagi? Sedangkan apabila kita turun ke kawasan-kawasan, ada anak-anak yang berhenti sekolah pun ada kerana kemiskinan. Kalau dikurangkan lagi kemiskinan ini, apa yang kita akan dapat bantu pelajar miskin ni? Yang terakhir, Tan Sri Speaker, saya juga ingin tanya tentang item 140. Lawan Ibu Hormat. Okey, silakan. Konspirasi sebelum Yang Hormat pergi ke tajuk lain. Sebenarnya semalam saja Yang Hormat, Sepang kita bangkitkan isu pemotongan hampir 95% dana untuk yayasan bagi pelajar miskin. Alasan ini dibawa oleh Menteri Pendidikan ketika itu kerana ada lebihan. Dalam belanjawan tahun lepas, lebihan 120 juta tidak dibelanjakan pun untuk keluarga-keluarga pelajar miskin. Maka kerana itu potonglah daripada 200 juta tinggal 10 juta, sekarang 130 juta tunai. Jadi bila masa ditanyakan oleh kami, kenapakah ini berlaku, adakah ini bermakna ramai lagi pelajar miskin yang tercicir? Jawab Menteri, saya akan beri detail kemudian. Jadi saya mohon pandangan Yang Berhormat, adakah ini bermaksud kerajaan seolah-olah tidak mahu mengutamakan keperluan mereka yang tidak berupaya atau daripada golongan pertengahan dan bawahan, di mana isu yang begitu besar, dana keperluan untuk pelajar miskin pun sampai meninggalkan lebihan sebanyak 120 juta. Mungkin mereka tak sempat pergi kursus kahwin di Paris, saya tak pasti. Tapi isunya inilah yang berlaku. Pohon pandangan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih kepada Lemah Pantai. Pertamanya saya ingin ucapan dia dimasukkan dalam ucapan saya. Yang keduanya, saya bersetuju dengan apa dikatakan oleh Lemah Pantai. Secara rasionalnya, kita mengharapkan dalam mana-mana peruntukan pun paling kurang peruntukan pasal pelajar miskin ni, kalau dulu 200 juta kekalkan, itu paling kurang, ataupun ditambah lagi. Tiba-tiba sekarang dikurangkan sampai 190 juta dikurangkan. Saya tak boleh terima. Walaupun nanti Menteri akan bagi justification, saya tak nampak apa justifikasinya. Tapi anyway, saya berilah peluang pada Menteri untuk menjawab perkara ini. Sebab saya rasa orang-orang miskin ini, macam kata di Selangor, kita ada bagi bantuan voucher untuk jom shopping. Kalau setiap naik sekolah kita bagi ucapan. Kita lihat bila kita minta list orang-orang miskin ni sentiasa ramai. Jadi, macam manakah boleh kurangkan sampai 190 juta dikurangkan jadi 10 juta saja. Yang terakhir tadi berkaitan dengan item 140100 kumpulan wang tabung bantuan perubatan. Saya ingin tanya kepada Menteri Kewangan. Pertama saya tanyakan, apakah kesan GST ini kepada harga-harga ubatan? Walaupun saya harap ada kajian yang dibuat, sebab kita mendengar pelbagai versi. Ada yang mengatakan harga ubat tidak akan naik, tapi realitinya apabila dia orang kata beli Panadol dulu sebelum GST harga sekian-sekian, lepas GST harga dia naik. Ini belum lagi TPPA lagi. Jadi saya ingin tanya, sedangkan saya ingin quote apa dikatakan oleh Persatuan Pengamal Perubatan Swasta Malaysia. Dia mengatakan daripada senarai ubat-ubat penting kebangsaan yang dipanggil NEDL,
10 bulan 4 2014 dia mengatakan masa belentang belanjawan 2014, Perdana Menteri mengatakan NEDL ini ataupun ubat-ubat penting ini, kebangsaan ini, ubat-ubat ini akan berkadar sifar, zero rated. Tapi bila mereka berjumpa dengan pihak kastam, diberitahu berlainan dengan apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri. Dan mereka mengatakan NEDL ini bukan senarai NEDL, walaupun diberikan senarai, tapi dia bukan senarai ubat lengkap. Sebab rawatan semua penyakit dan komplikasi daripada 2,900 item yang dimasukkan dalam NEDL ini, hanya 200 ubat yang berbeza. Maknanya dia katakan sebenarnya harga ubat ni masih lagi naik. Jadi saya ingin minta penjelasan daripada daripada menteri. Bagi saya perubatan ini adalah essential item, keduanya dia adalah satu human rights. Kita pergi negara-negara yang dikatakan negara Latin. Saya masih ingat bila saya pergi ke Venezuela dulu, berjumpa dengan pihak di sana, mereka mengatakan apabila seseorang, even foreigners, mendarat saja di Venezuela, kalau dia sakit apa pun, rawatan percuma. Walaupun dia adalah seorang foreigners. Alasannya ialah dia adalah human rights. Kami akan sponsor apa-apa. Kita sekarang, kita lihat atas rakyat sendiri pun kena bayar tinggi. Ubat makin tinggi, ada TPPA lagi. Saya rasa rakyat akan dibebankan. Sebab itulah tak patutlah kalau UMNO Sepang pun, walaupun takkan jarang berbangga dengan UMNO Selangor, tiba-tiba UMNO Sepang pun bantah GST, bantah 2.6 bilion, minta Perdana Menteri letak jawatan. Ini menunjukkan bahawa UMNO Selangor memang dah teruk, apatah lagi lah UMNO Malaysia. Terima kasih. Boleh, Yang Berhormat. Dah habis lagi. Dia suruh duduk. Sila daripada sebelah kanan. Ada? Sila, tetap. Sila. Saya